Salam sejahtera saya ucapkan kepada rakan-rakan sekalian dan Dr. Melvin Mojikon selaku pensyarah GMGF 2033 JA21 Dasar dan Analisis Fiskal. Tajuk tugasan kumpulan kami adalah berkaitan dengan cukai pendapatan individu di negara Australia. Sebelum memulakan pembentangan ini, saya ingin memperkenalkan diri saya, Esther Tezemin, dan juga ahli-ahli kumpulan saya iaitu Mary anak Langit, Rachel anak Ruben dan Yanti anak Jimbun. Australia adalah sebuah negara di hemisfera selatan yang terkenal dengan ekonomi yang stabil dan juga maju. Negara ini memiliki sistem percukaian yang kompleks namun tersusun bertujuan untuk menguruskan kewangan negara dengan cekap. Australia juga merupakan sebuah negara persekutuan yang terdiri daripada 6 buah negeri dan 2 wilayah dengan sistem cukai yang dikelola oleh kerajaan pusat dan negeri. Laporan ini akan menumpukan kepada cukai pendapatan individu di Australia. Cukai ini dikenakan kepada individu berdasarkan pendapatan tahunan mereka. Sejarah cukai pendapatan di Australia bermula pada awal abad ke-20 dan semenjak itu ia telah mengalami pelbagai perubahan untuk memenuhi keperluan ekonomi dan sosial negara. Institusi utama yang menguruskan cukai di Australia adalah Australia Taxation Office (ATO) yang bertanggungjawab menguruskan kutipan cukai, menguatkuasakan undang-undang cukai dan memastikan kepatuhan cukai dalam kalangan pembayar di Australia. Cukai pendapatan individu di Australia adalah bayaran wajib yang dikenakan kepada individu berdasarkan pendapatan mereka termasuklah gaji, upah, faedah, dividen dan pendapatan lain. Konsep dan skop cukai ini merangkumi semua sumber pendapatan yang diperoleh oleh individu dalam tahun cukai tertentu dengan pengecualian tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Tujuan penubuhan cukai di Australia ini adalah dengan pengurusan hasil cukai yang berkesan, kerajaan dapat melabur dalam projek-projek yang merangsang pertumbuhan ekonomi seperti pembangunan teknologi dan juga penyelidikan. Yang kedua adalah cukai ini merupakan sumber utama pendapatan bagi kerajaan Australia, membantu membiayai perbelanjaan awam seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur. Yang ketiga, cukai pendapatan yang progresif membantu mengurangkan ketidaksamaan pendapatan dalam masyarakat dengan mengenakan kadar cukai yang lebih tinggi kepada mereka yang berpendapatan lebih tinggi. Saya, Mary anak Langit, nombor metrik 289068 akan membentangkan prinsip cukai. Pertama, cukai pendapatan di Australia memenuhi prinsip equity melalui sistem cukai progresif di mana individu berpendapatan lebih tinggi dikenakan kadar cukai yang lebih tinggi, memastikan sumbangan lebih besar kepada hasil negara. Kedua, prinsip keberkesanan dicapai melalui pengurusan hasil cukai yang cekap oleh Australia Taxation Office (ATO), memastikan kutipan cukai dilakukan dengan kos minimum dan kepatuhan tinggi. Ketiga, sistem cukai pendapatan individu di Australia adalah progresif, memastikan individu berpendapatan tinggi menyumbang lebih banyak kepada cukai negara, menekankan prinsip keadilan. Keempat, ATO menguruskan kutipan cukai dengan cekap dan tepat, memastikan sistem cukai adalah transparan dan mematuhi undang-undang yang menyokong kestabilan fiskal, pertumbuhan ekonomi dan kebajikan sosial. Kadar cukai. Australia mengenakan cukai pendapatan kepada penduduk dan bukan penduduk dari pelbagai sumber pendapatan. Untuk tahun kewangan 2023-2024, kadar cukai bermula dari 0% untuk pendapatan hingga $18,200 dan meningkat hingga 45% untuk pendapatan melebihi $180,000. Tambahan pula ada cukai medical levy 2% dan tambahan surcharge untuk golongan berpendapatan tinggi sampai insurans kesihatan negara swasta.
Bagi bukan penduduk, cukai dikenakan hanya pada pendapatan dari sumber dalam Australia dengan kadar dari 32.5% hingga 45%. Mulai 1 Julai 2024, jadual cukai akan dikurangkan untuk pelawat bekerja di Australia. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Cik Esther. Terima kasih Mary. Saya akan membentangkan tentang klarifikasi cukai. Cukai pendapatan individu di Australia diklasifikasikan sebagai cukai langsung di mana pembayar cukai perlu membayar cukai secara langsung kepada kerajaan berdasarkan pendapatan mereka. Asas cukai adalah pendapatan keseluruhan individu sementara struktur kata cukai adalah progresif di mana kadar cukai meningkat dengan peningkatan pendapatan. Pembentangan selanjutnya akan saya serahkan kepada Rachel. Terima kasih Esther. Sebelum saya melanjutkan pembentangan ini, nama saya Rachel, nomor metrik 289201. Berikut adalah impak cukai ekses terhadap pendapatan individu di Australia kepada kerajaan. Kesannya ialah untuk meningkatkan hasil kerajaan. Cukai ekses merupakan sumber pendapatan penting bagi kerajaan Australia. Pendapatan ini diperolehi dari pelbagai produk yang dikenakan cukai termasuk alkohol, tembakau dan bahan bakar. Hasilnya digunakan untuk membiayai perkhidmatan awam seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur. Seterusnya adalah meningkatkan kesedaran kesihatan. Cukai ekses ke atas produk-produk seperti tembakau dan alkohol membantu menggalakkan penggunaan yang lebih sederhana atau mengurangkan penggunaan yang berpotensi mengurangkan kos perkhidmatan kesihatan akibat penyakit berkaitan. Seterusnya, menggalakkan amalan alam sekitar. Melalui cukai ekses ke atas bahan bakar dan produk yang merosakkan alam sekitar, kerajaan menggalakkan penggunaan alternatif yang lebih lestari dan mesra alam, membantu mengurangkan kesan negatif ke atas persekitaran. Ini merupakan sumber data Australian Taxation Office ATO untuk tahun kewangan 2023 sehingga 2024. Jadi dalam jadual ini, ia menunjukkan bagaimana pendapatan cukai individu berubah berdasarkan tahap pendapatan mereka di Australia. Selain itu, kesan cukai pendapatan individu terhadap ekonomi. Cukai pendapatan individu ini merupakan sumber pendapatan terbesar kedua bagi kerajaan Australia setelah cukai syarikat. Pada tahun 2019-2020, cukai pendapatan individu menyumbang sekitar 11.6% daripada KDNK dengan nilai sekitar $229.7 bilion. Meskipun terdapat penurunan yang dijangka dalam peratusan ini pada tahun-tahun seterusnya, cukai pendapatan individu ini tetap menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan kerajaan. Pendapatan stabil dari cukai pendapatan individu membolehkan kerajaan Australia untuk menjaga kestabilan fiskal negara yang penting untuk merancangkan aktiviti ekonomi jangka panjang. Masa pandemik COVID-19, terdapat penurunan sementara dalam peratusan pendapatan dari cukai pendapatan individu. Jangkaan pemulihan yang berterusan menunjukkan kestabilan yang dijangka dalam kontribusi cukai ini terhadap pendapatan kerajaan. Untuk memahami lebih mendalam, kita boleh merujuk kepada data statistik yang menunjukkan hubungan antara kedua-dua faktor ini. Berikut adalah contoh jadual yang memaparkan perbandingan antara hasil cukai pendapatan individu dengan KDNK negara untuk beberapa tahun. Walaupun terdapat penurunan dalam nilai nominal pada tahun 2020 sehingga 2021 dan 2021 sehingga 2022, jangkaan pemulihan dalam tahun-tahun seterusnya menunjukkan potensi untuk merancangkan kembali kontribusi positif terhadap ekonomi secara keseluruhan. Untuk slide berikutnya, saya akan serahkan kepada rakan saya. Sekian, terima kasih. Slide yang seterusnya, kesan cukai bagi masyarakat.
Kesan cukai pendapatan individu terhadap masyarakat Australia adalah signifikan dalam beberapa aspek penting. Yang pertama, pendapatan daripada cukai ini digunakan untuk menyokong perbelanjaan awam seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur yang memberi manfaat kepada keseluruhan masyarakat dengan meningkatkan akses terhadap perkhidmatan penting. Ini memainkan peranan yang penting dalam menyokong keseksama sosial dan ekonomi serta memastikan kualiti hidup yang lebih baik bagi rakyat Australia secara keseluruhan. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan bahawa cukai pendapatan individu memainkan peranan yang amat penting dalam ekonomi dan masyarakat Australia. Cukai ini bukan sahaja menjadi sumber utama pendapatan bagi kerajaan, tetapi juga memainkan peranan dalam meningkatkan kesedaran kesihatan masyarakat dan mengalahkan amalan alam sekitar melalui cukai ekses yang dikenakan kepada atas produk-produk tertentu. Sistem pencukaian yang progresif memastikan bahawa mereka yang berpendapatan yang lebih tinggi akan memberi sumbangan yang lebih besar, menjadikan cukai pendapatan individu ini sebagai alat untuk merapatkan jurang pendapatan dalam masyarakat. Di samping itu juga, keberkesanan sistem pengutipan cukai oleh Australia Taxation Office ATO turut memastikan kestabilan fiskal negara sambil merangsang pertumbuhan ekonomi melalui pelaburan dalam projek-projek pembangunan. Dengan itu, cukai berpendapatan individu tidak hanya penting untuk kestabilan ekonomi negara tetapi juga dalam memastikan kesejahteraan sosial dan ekonomi yang seimbang bagi rakyat Australia secara keseluruhannya. Sekian sahaja perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih. Sekian sahaja perbincangan kami pada hari ini. Terima kasih.